Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Rusmati binti Mokhtar. Hari ini kita nak belajar Fizik tingkatan 4 KSSM bab 6 Cahaya dan Optik 6.5 Peralatan Optik. Standard pembelajaran 6.51 mewajarkan penggunaan kanta dalam peralatan optik iaitu kanta pembesar, mikroskop majmuk dan teleskop. 6.52 mereka bentuk dan membina mikroskop majmuk dan teleskop. 6.53 berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi kanta bersaiz kecil dalam teknologi peralatan optik. Okay, kita tengok dulu apa dia peralatan optik. Okay, ini adalah di antara peralatan optik yang selalu kita gunakan lah, iaitu kanta pembesar, cermin mata dan juga kamera ya. Okay, setiap peralatan optik ini mempunyai kegunaan yang berkaitan dengan saiz imej dan jenis imej yang dibentuk oleh kanta masing-masing. Jadi ciri-ciri imej kanta pembesar ialah maya, tegak dan dibesarkan ya. Okey, ini untuk kanta pembesar lah ya. Dan ini adalah ciri-ciri imej bagi kanta teleskop iaitu maya, songsang dan dibesarkan. Dan bagi ciri-ciri imej kanta mikroskop pula adalah maya, songsang dan diperbesarkan. Ini adalah di antara ciri-ciri imej yang terdapat pada beberapa alat optik. Okay, kita tengok dulu mikroskop. Jadi kegunaannya untuk melihat imej bagi objek yang sangat seni ataupun terlalu kecil dan kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita ya. Dan dia terdiri daripada dua kanta cembung yang berkuasa tinggi, di mana kedua-duanya panjang fokus dia adalah pendek. Jadi kanta objektif berkuasa tinggi ya, di mana panjang fokusnya dikenali sebagai FO ya, iaitu panjang fokus kanta objektif. Jadi fungsinya adalah untuk membesarkan imej yang sangat-sangat kecil. Di mana kanta objektif? Okey, kanta objektif ini berada di bahagian hujung sekali lah berkaitan dengan imej yang kita nak tengok ya, seperti pada mikroskop ni lah ya. Okey, kanta mata pula, kanta mata di bahagian berdekatan dengan mata kita yang bahagian atas ni ya. Dia juga berkuasa tinggi dan panjang fokus dia juga pendek dan simbol dia adalah FM. Dan itu adalah sebagai kanta pembesar. Okay, dia besarkan lagi imej yang terhasil daripada kanta objektif yang permulaan tadi. Jadi FO ni antara FO dengan FN, okay, mana lebih panjang? FN dia lebih panjang ya daripada FO. Ya. Ini adalah ciri bagi mikroskop. Jadi kamu kena ingatlah ya, dari segi panjang fokus ya, FM dia lebih besar daripada FO ya. Walaupun kedua-duanya pendek, tapi kalau kita ukur dari segi kepanjangan, FN lebih besar ataupun lebih panjang daripada FO. Okay, ini adalah di antara ya part ataupun bahagian-bahagian yang ada pada mikroskop ya, terdiri daripada tiup badan ya, pemutar kanta objektif. Okey, hujung sekali itu adalah kanta objektif. Okay, kita ada klip pentas ya untuk mengklip ya slide-slide yang kita nak tengok lah ya. Okey, diafragma. Okay, ini adalah sumber cahaya. Okay, bahagian atas adalah kanta mata ataupun kanta okular. Okay, itu adalah lengan dia, tempat kita pegang. Okey, bawah tu adalah pentas. Ini adalah pelaras kasar, pelaras halus dan juga tapak ya. Okey, ini adalah lukisan ya, gambar Raja Sina bagi ya kedudukan kanta objek iaitu yang berada di depan sekali
dan juga kanta mata. Jadi ini adalah lukisan lah ya. Di mana ya kita kena pastikan bahawa kedudukan objek ya iaitu U ya disimbolkan sebagai U ya dia adalah lebih besar daripada FO ya iaitu panjang fokus kanta objek ya dia lebih besar pada FO lah ya. Dan bila kita lukis gambar rajah sinarnya kita akan dapat imej dia pada I1 ni. Dan imej ini merupakan objek bagi kanta mata dan kanta mata akan membesarkannya lagi lah ya. Jadi dia ada dua kanta pembesar ya yang ada pada mikroskop majmuk. Okey. Di mana yang lebih berkuasa tinggi tentulah kanta objektif sebab dia membesarkan imej yang tak boleh dilihat dengan mata kasar ya. Sebab tu dia punya panjang fokus sangatlah pendek ya. Okey, bagaimana mikroskop berfungsi? Okey, objek diletakkan di antara FO dan 2FO. Maknanya dia berada di tengah-tengah lah ya. Dia lebih panjang daripada FO tetapi lebih pendek daripada 2 kali ganda panjang fokus. Jadi sebab itulah ini adalah kedudukan objek dia ya. Jadi imej pertama yang dibentuk oleh kanta objek bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Ini cikgu dah terang tadilah ya. Kita akan dapat imej yang pertama daripada kanta objek dan imej ini ya I1 ini dengan ketinggian H1 ni akan menjadi objek bagi kanta mata untuk diperbesarkan lagi lah ya. Jadi imej pertama yang terbentuk kurang daripada FE ya. Dia punya jarak ya kurang daripada panjang fokus mata lah. Ini mata ya, eyes ya. Kalau bahasa Melayu M lah. Di hadapan kanta mata supaya imej akhir yang terbentuk adalah maya, ciri dia lebih besar daripada objek dan pada jarak 25 cm daripada kanta mata. So ini adalah ciri yang kita kenakilah supaya kita dapat melihat imej yang jelas ya pada mikroskop majmuk. Okey, pembentukan imej oleh mikroskop. Okey, ini kita pecahkanlah ya. Kita tengok pada kanta objektif. Tadi kita dah kata objek terletak di antara 2F dan F. Lebih panjang pada F tapi kurang daripada 2F. Hasilnya kita dapat imej yang pertama ni adalah songsang, nyata dan diperbesarkan ya. Okey, ini adalah kedudukan dia dan ini adalah kedudukan dia iaitu lebih jauh daripada 2F, kedudukan imej. Ini adalah imej dan ciri dia seperti yang cikgu cakapkan tadilah ya, iaitu nyata, songsang dan diperbesarkan. Okay, ini yang dibentuk pada kanta objektif ya. Okay, seterusnya kita tengok yang dibentuk oleh imej yang dibentuk oleh kanta mata. Okey. Jadi kedudukan objek ni sebenarnya adalah imej daripada kanta objektif tadilah ya. Jadi kedudukan dia adalah di antara F dengan pusat optik O ya. Yang terbina daripada kanta mata ni pula adalah maya, songsang dan diperbesarkan ya. Jadi kanta mata ni dia bertindak sebagai kanta pembesar, dia membesarkan lagi imej yang terhasil daripada kanta objektif ya. Dan ini adalah gambar rajah kedua-dua ya, kanta objektif dan kanta mata. Ya, imej yang terhasil yang imej pertama tadi ya. Yang ini tadilah nyata, songsang dan diperbesarkan dan kita dapat imej yang kedua daripada kanta mata iaitu maya, songsang dan diperbesarkan. Okey, menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Ini ilmu yang kamu boleh pelajari ya sebagai tambahan lah ya. Jadi kuasa pembesaran sama dengan kuasa pembesaran kanta objek kali kuasa pembesaran kanta mata. Okey, contoh sebuah mikroskop dengan kanta mata mempunyai kuasa pembesaran 3 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 30 kali. Okey, ini adalah gambaran dia ya, gambar rajah dia. Jadi bagaimana kita nak hitung dia? Sangat senang. Penyelesaian dia ialah, jadi kita tulis balik kuasa pembesaran mikroskop tadi sama dengan
kuasa pembesaran kanta objek kali kuasa pembesaran kanta mata. Hasil dia kita masukkan nilai lah, ya, 30 kali 3, ya. 30 adalah kuasa pembesaran dia. Okey. Dan 3 ni bagi kanta objek dan 3 ni adalah kuasa pembesaran kanta mata. So 30 kali 3 jawapan dia 90 kali ganda. Simple sajalah, ya, untuk pengiraan ini. Okay, seterusnya kita nak tengok teleskop. Kalau mikroskop kita tengok, ya, objek yang sangat seni. Seni ni adalah istilah sains bagi objek yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Maka kita istilahkan dia seni, ya. Sangat halus. Tapi tak boleh sebut halus lah. Sebab halus tu masih kita boleh lihat. Kalau seni ni tak boleh lihat dengan pandangan mata kita. So teleskop pula dia berbeza dari segi kegunaan dia, ya. Alat optik inilah, ya. Jadi teleskop ni kita nak tengok imej yang sangat jauh, ya. Imej besar dan jauh. Yang jauh tu sebenarnya dia besar, ya. Jadi dia juga terdiri pada dua kanta cembung yang berkuasa tinggi, ya. Sebenarnya dia terdiri pada dua kanta, satu yang berkuasa tinggi dan satu lagi yang berkuasa rendah. Okey, jadi kita nak tengok yang mana satu kuasa rendah dan tinggi, kan? Okey, kanta objektif berkuasa rendah. Bila dia berkuasa rendah, makna panjang fokus dia panjang. Okey, jadi simbol dia adalah FO. Jadi tujuan dia untuk mengecilkan imej yang besar. Jadi objek yang jauh ni sebenarnya dia besar. Jadi kita kena kecilkan dulu imej dia, ya. Okey, kanta mata pula dia berkuasa tinggi, lebih tinggi daripada kuasa kanta objektif. Maka panjang fokus dia pendek lah. Sebenarnya panjang fokus dengan kuasa ni dia berkadar songsang. Kalau kuasa dia tinggi, panjang fokus dia pendek. Kalau kuasa dia besar, maka panjang fokus dia kalau kuasa dia kecil, maka panjang fokus dia adalah panjang. Dia adalah sebaliknya, ya. Jadi kanta mata ni dia berkuasa tinggi, panjang fokus dia pendek iaitu Fn. Dia bertindak sebagai kanta pembesar bagi imej kanta objektif. Sebab imej kanta objektif kita dapat tadi, dia akan menjadi objek bagi kanta mata dan diperbesarkan untuk kita melihat dengan jelas. Dan simbol bagi panjang fokus bagi kanta mata ialah Fm lah. Okay, setengah buku dia tulis FE. Itu sebenar untuk mata lah, eyes, ya, dalam bahasa Inggeris. Okey, di sini panjang fokus dia bertentangan dengan mikroskop. Di mana FO dia, ya, panjang fokus kanta objektif lebih besar ataupun lebih panjang daripada FM. Ini kamu kena ingatlah, ya. Ini adalah alat, ya, teleskop, ya, di manakah kedudukan kanta mata dan kanta objek. Okey. Kanta mata terletak di bahagian mata lah, di bahagian belakang, ya. Manakala kanta objek terletak di bahagian hadapan. Jadi kita tahu tadi, kita dah tengok kanta objek ni kuasa dia adalah rendah tetapi panjang fokus dia panjang. Tujuan dia untuk mengecilkan imej yang sangat besar. Manakala kanta mata ni pula dia bertindak sebagai kanta pembesar lah untuk membesarkan imej yang terhasil daripada kanta objektif. Itu adalah kedudukan dia, ya. So, ini adalah teleskop. Okey, di mana kita tengok balik, ya. Dia terdiri pada dua kanta cembung, iaitu kanta objek dan kanta mata. Kanta objek dia lebih nipis sebab tu panjang fokus dia panjang, ya. Jadi ketebalan tu memain peranan jugalah, ya. Yang nipis tu panjang fokus dia lebih panjang berbanding kanta mata dia lebih tebal dan panjang fokus dia lebih pendek. Okey, jarak di antara kanta. Okey, kedudukan kanta antara kanta objektif dan kanta mata ni, okey, jarak dia adalah FO tambah FE. Bermaksud panjang fokus kanta objektif tambah dengan panjang fokus kanta mata, maka kita dapat jarak di antara dua kanta tersebut. Itu kanta objektif ke kanta mata. Jadi sinar cahaya daripada objek jauh menghasilkan imej yang nyata, songsang dan lebih kecil daripada objek DFO. Jadi kita tengok kanta objektif kan duduk di bahagian hadapan. Dia akan mengecilkan imej yang sangat besar. So hasil yang kita dapat adalah ciri dia adalah nyata, songsang dan lebih kecil daripada objek, ya, yang sebenar lah, ya.
Manakala imej tadi dia akan bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Jadi imej daripada kanta objektif tadi yang telah dikecilkan, dia akan jadi objek pula bagi kanta mata. Okey, di mana imej yang last sekali yang mata kita nampak adalah songsang dan lebih besar serta terbentuk di infinity. Infinity ni tak terhinggalah. Kita boleh kata dia maya lah. Jadi itu adalah imej akhir yang kita boleh dapati. Dan pembesaran teleskop ni kita boleh kira dengan cara, simbol pembesaran ialah M kecil sama dengan panjang fokus FO kanta objek bahagi dengan panjang fokus FE kanta mata. FE ataupun FM benda yang sama. Itu semua simbol saja berdasarkan bahasa sebenarnya. So ini adalah gambaran keseluruhan gambar rajasina bagi kanta objektif dan juga kanta mata. Pembentukan imej oleh teleskop kita tengok satu-satu Jadi kita bermula dengan kanta objek lah objek di infinity maksudnya terlampau jauh. Kita melihat bulan, kita melihat satelit ataupun bulan-bulan ataupun satelit-satelit sama ada semua jadi ataupun yang buatan yang kedudukannya sangat jauh. Maka kita kata dia berada di infinity. Sebab itu kita tidak ada jarak objek kat sini. Terus cahaya datang daripada jauh. Jadi hasilnya kita akan dapat imej yang terhasil seperti inilah. Di mana kedudukan imej ni, imej di F. Betul-betul berada di F. Dan ciri dia adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Tadi cikgu dah beritahu. Kanta objektif ni dia mengecilkan imej yang sangat besar. Objek jauh ni sebenarnya dia besar. Jadi kita kena kecilkan dulu imej dia. Dan seterusnya, kita tengok pula pembentukan imej teleskop pada kanta mata. Jadi, imej yang terhasil tadi, yang berada pada F adalah merupakan objek bagi kanta mata untuk diperbesarkan supaya jelas dipandang oleh pengguna lah seperti kita. Jadi, ini adalah objek bagi kanta mata. Ini adalah gambar rajasina dia. Jadi kedudukan imej ni juga di infinity, di mana kenapa infinity nampak dia tak bertemu ni, atas tak bertemu, bawah pun tak bertemu. Jadi kedudukan imej akhir ni berada di infinity. Jadi ciri-ciri imej ni kita boleh katakan maya, songsang dan diperbesarkan. Dan dia terletak di infinity lah. Infinity kita boleh kata dia dibesarkan lah. Tidak terhingga nilai dia. Ini adalah lukisan gambar rajasina bagi kedua-dua kanta, iaitu kanta objek dan juga kanta mata. Jadi kita boleh tengok sinilah. Ini yang dikatakan tadi, kedudukan ataupun jarak di antara dua kanta ini. Kita biasa simbolkan dengan D besar sama dengan FO tambah FE ataupun FN. Sebab kedudukan panjang fokus kanta objektif ni terletak di sinilah. Dan di sini juga merupakan kedudukan bagi FE. Jadi sebenarnya FO dan FE ni seolah-olah seperti bertindih. Dia berada di kedudukan yang sama. Sebab daripada tengah kanta hinggalah yang kita tanda FE, FO ni. Ini adalah jarak, kalau kita tengok daripada kanta objek, itu adalah jarak panjang fokus kanta objek. Kalau kita tengok kanta mata pula, daripada kedudukan kita tanda FO, FE ni, kita pergi sampai ke tengah kanta, itu adalah jarak panjang fokus kanta mata. Sebab itu kedudukan di antara dua kanta ini kita boleh tulis FO tambah FE. Itu senang kita nak tengok lah. Jadi kita tengok persamaan dan perbezaan antara teleskop dan juga mikroskop. So persamaan dia, kedua-duanya kita tahu menggunakan dua kanta cembung. Di mana kedua-duanya juga kanta mata dia bertindak sebagai kanta pembesar. Dan imej pertama dia adalah nyata, songsang
dan bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Ya. Okey, dua ni sama. Yang besar kecil tadi tak samalah sebab teleskop kita akan kecilkan dia, manakala mikroskop kita akan besarkan dia. Jadi dua ciri ini saja yang samalah pada kanta objek. Iaitu kedua-duanya adalah nyata, songsang. Bezanya mikroskop diperbesarkan, manakala di teleskop diperkecilkan. Tapi nyata songsang tu sama. Jadi ini juga adalah persamaan dia lah. Dan imej yang terhasil itu merupakan objek bagi kanta mata. Kedua-duanya pun sama. Dan ini pun sama ya. Imej akhir bagi kanta objektif kedua-dua teleskop dan mikroskop adalah maya, songsang dan diperbesarkan. Ini gambar Raja Sinar yang kita lukis tadi lah ya. Okey, ini bagi mikroskop. Ini adalah bagi teleskop, bagi kedua-dua kanta objek dan juga kanta mata. Okey, mari kita tengok pula perbezaan dia. Okey, jenis kanta. Kalau mikroskop, kedua-duanya berkuasa tinggi. Manakala teleskop pula, satu kanta cembung berkuasa rendah. Okey, ini adalah bagi kanta objek. Dan satu kanta cembung berkuasa tinggi, ini adalah kanta mata. Okay, itu perbezaan dia yang sangat nyata lah. Okey, imej pertama. Kalau mikroskop kita nak besarkan. Dia nyata, songsang diperbesarkan. Okey, nyata songsang sajalah persamaan dia ya. Okey, yang last tu tak sama ya. Manakala teleskop, nyata, songsang diperkecilkan. So, yang diperkecilkan itulah yang tak sama. Okey, panjang fokus pula ya, yang ketiga. Kalau untuk mikroskop, FE dia lebih panjang daripada FO. Kita boleh tengok gambar ajar sini lah. Nampak FE ni. Ya, panjang fokus kanta objektif lebih panjang daripada kanta mata. Kenapa? Sebab kanta mata bagi mikroskop dia sangat powerful. Sangat berkuasa tinggi, maka panjang fokus dia sangatlah pendek. Sebab ingat, cikgu dah beritahu tadi, hubungan antara kuasa pembesaran, kuasa kanta, adalah berkadar songsang dengan panjang fokus. Yang berkuasa tinggi, panjang fokus dia pendek. Yang berkuasa rendah, panjang fokus dia adalah panjang. Okey, manakala untuk teleskop sebaliknya lah. Ya, FO dia lebih besar daripada FE. Kamu boleh tengok Raja Sinar ni lah. Ya. Bagi kanta objektif, dia lebih panjang berbanding dengan kanta mata. Sebab masing-masing ada sifat dan tujuan dia. Okey, kalau teleskop untuk melihat objek jauh, manakala mikroskop untuk melihat objek yang sangat-sangat kecil ataupun kita panggil objek seni. Okey, seterusnya kita nak tengok perbezaan di antara kedudukan dan imej akhir ya. Okey, bagi mikroskop ya, dia berada pada titik bagi mata pemerhati. Nampak ya, mata kita boleh tengok dan dia berada pada titik tertentu lah. Di sini imej yang terhasil ni lebih jauh daripada F lah ya. Ini kedudukan akhir dia ya. Manakala bagi teleskop ya, imej dia terletak di infinity. Okey. Okey, jarak antara kanta pula ya, kita boleh tengok kat sini juga ya, dia lebih besar daripada FO tambah FE. Okey, anda boleh tengok sini lah ya. FE ya. Ini FO ya. Ini panjang dia sampai sini saja. Manakala FE daripada tengah kanta sampai sini. So, bila kita tambah ataupun hasil campur ya, FE dan FO ni ya, dia lebih pendek berbanding jarak di antara dua kanta. Sebab tu ya, jarak antara dua kanta ni dia lebih besar daripada hasil tambah FO tambah FE. Okey, manakala teleskop pula kita nampak jelaslah ya. FO dan FE ni bila kita tambah ya, seolah-olah itulah jarak di antara kanta objek dan kanta mata. Sebab tu jarak antara dua kanta ni sebenarnya kalau kita tengok sini FO tambah FE. Ini sebenarnya dia berada pada perarasan normal lah ya. Yang untuk kita lihat ya, imej yang lebih jelas. Kalau dalam keadaan yang bukan perarasan normal, FO tambah FE ni dia lebih besar ataupun lebih panjang daripada jarak di antara dua kanta ya. Jadi kita boleh nampaklah FO dan FE ni seolah-olah berada di tempat yang sama ya. Jadi sebab itu jarak antara kanta, antara objek dan kanta mata adalah hasil tambah FO dan FE. Dan keadaan mata ya, apabila menggunakan peralatan, kalau mikroskop pula,
otak seleri kita akan mengecut dan mata ditegangkan. Ialah nak tengok objek yang sangat seni ya, bukan senang ya. Jadi itulah keadaan mata kita. Okey, manakala pada teleskop pula otak seleri kita lega dan mata kita mengendut. Ini kita nak tengok objek yang jauh. Okey, ini adalah perbezaan ya dan persamaan bagi kedua-duanya lah ya. Okey, kita tengok lagi aplikasi kanta ya dalam peralatan optik ya. Di sini kita ada kamera DSLR, kita juga ada CCTV dan kita juga ada kamera pengintip. Okey, jadi ketebalan kanta ni sangatlah kecil, hanyalah beberapa milimeter sahaja ya. Dan banyak digunakan ya dalam telefon pintar dan juga televisyen litar tertutup. Jadi kajian optik telah berjaya membina kanta yang rata dipanggil flat lens yang setebal hanyalah beberapa mikron, di mana 1 mikron ni nilai dia 0.001 mm. Sangatlah kecil ya. Jadi itulah kejayaan ya teknologi yang kita ada sekarang lah. Jadi kesan dengan adanya kanta rata ini ya, flat lens ni membolehkan saiz telefon pintar yang ada sangatlah kecil dan ketebalan dia juga adalah nipis. Itulah teknologi yang ada sekarang ya, yang dapat dimanfaatkan pada semua orang ya, terutama sekali dalam keadaan sekarang lah ya. Okey, yang ni pula adalah image kamera yang terbentuk ya, menggunakan kanta yang berbeza panjang fokus. Okay, yang ni panjang dia lebih panjang, yang gambar yang sebelah kiri ni itu 70 mm ya. Manakala yang sebelah kanan ni panjang dia adalah 24 mm ya, pada jarak yang sama ya. Jadi perbezaan panjang fokus ini ya yang ada pada kamera DSLR ya. Yang sebenarnya kita boleh adjust lah ya. Dia akan mempengaruhi medan penglihatan ya, terutama bagi kamera yang ada beberapa panjang fokus yang boleh di-adjust ataupun dilaraskan ya. Jadi kita boleh nampak lah ya, yang panjang fokus dia panjang ni, image dia besar tetapi view dia kecil. Itu view ni pemandangan dia ya. Manakala bagi panjang fokus yang pendek, view dia lebih besar tapi image yang terhasil adalah kecil. Jadi di sini kita boleh ringkaskan ataupun simpulkan, semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luaslah medan penglihatan ya. Okey, yang ni pula kita tengok ya aplikasi kanta bagi yang bersaiz kecil lah, alat optik yang bersaiz kecil ya, seperti kamera telefon pintar dan televisyen litar tertutup CCTV. Memang kecil lah kedua alat ni ya. Jadi telefon pintar CCTV ni dia kamera yang beresolusi tinggi ya, dia boleh menangkap gambar yang cantik, merakam video yang jelas ya. Dan pula sekarang kita ada pelbagai aplikasi lah untuk touch up kita kan. Jadi kanta ni dia merupakan komponen yang utama dalam telefon pintar dan CCTV ya. Jadi telefon pintar ni dia nipis dan dia bersaiz kecil ya. Dan kanta cembung yang ada dalam pun juga kecil ya. Jadi image yang terhasilnya adalah nyata, songsang dan diperkecilkan ya. Dan jarak minima antara sensor ya, dia ada sensor lah pada sensor dia ya, dengan pusat kanta haruslah sama dengan panjang fokus kanta kamera seperti yang ditunjukkan oleh rajah di bawah ini ya. Jadi panjang fokus kanta kamera ni dia tidak boleh bernilai sifar lah ya. Maka ketebalan keseluruhan ya telefon pintar ni dia terhad pada panjang fokus kanta itu sahaja ya. So inilah image yang terhasil ya bagi kanta yang bersaiz kecil yang kita tahu dia berada dalam telefon pintar dan CCTV. Dan juga inilah medan penglihatan dia lah. Okey, ini adalah saiz sensor dia ya. Okey. Okay, apa dia pula kanta air ya? Okay, kanta air ni juga merupakan aplikasi daripada peralatan optik yang simple je, yang kita boleh bina ya hanya menggunakan peralatan yang ada sekitar kita. Ya, contoh kat sini dia menggunakan binaan kayu dan di atas ni adalah plastik yang luksina ya, jernih dan tahan panas lah, tahan haba ya.
Okey, dibina seperti ini, ya. Kemudian kita letakkan air. Dimasukkan air di bahagian atas tu, ya. Dan air itu seolah-olah membentuk suatu kanta. Anda boleh tengoklah bentuk dia macam kanta, ya. Dia berkumpul satu tempat dan dia bertindak sebagai kanta, ya. Jadi okey, apabila disinari sinar cahaya, ya, cahaya matahari yang panas, ya, maka dia bertindak sebagai kanta penumpu, ya, yang akan menumpukan sinar cahaya pada satu titik, iaitu pada titik fokus dia lah, ya. Dan apabila kita letak bahan yang boleh dibakar, contoh di sini kayu, maka kayu tersebut akan terbakar. So, ini kanta air yang boleh dibina di kawasan yang lapang dan cuacanya panas, ya. Jadi bahan yang digunakan pun sangat simple, ya. Jadi ini adalah antara yang boleh dilakukan, ya, dengan konsep yang kamu pelajari pada hari ini. Okey. Okey, kita tengok pula contoh, ya, soalan latihan, ya. Sebuah kanta mempunyai panjang focal F. Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk membolehkan kanta ini bertindak sebagai kanta pembesar? Tadi kita boleh tengok, ya, kanta air, ya, daripada penggunaan plastik, ya, kita boleh buat kanta pembesar. So, apakah jenis kanta dia, ya? So, jenis kanta dia adalah kanta cembung dan jarak objek dia mestilah kurang daripada F. Barulah dia bertindak betul-betul seperti kanta pembesar yang kita kehendaki, ya. Okey, terima kasih kerana sudi menonton, ya. Cikgu harap video ini dapat membantu kefahaman anak-anak pelajar dan rakan-rakan sekalian bagi subtopik pada kali ini 6.5 peralatan optik. Moga-moga dapat membantu kefahaman, ya, dalam tajuk kita pada kali ini, ya. Dan jika kamu suka video ini, bolehlah kamu tekan butang like, ya. Tekanlah butang notification dan subscribe bagi yang belum lagi berbuat demikian. Dan share lah video ini kepada semua rakan-rakan, teman-teman dan kawan-kawan kamu yang ada di media sosial. Mudah-mudahan, ya, kita dapat manfaat benda ini bersama. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi di video seterusnya, ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Everything changes.